Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hey, shh, saya cerita, korang tak ada telinga je. Sebelum tu, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Like and share. Loceng, jangan lupa. Okay, ya Allah, lamanya. Nak dekat berapa? 10 hari, 11 hari. Nak masuk 2 minggu tak video. Minta maaf sangat-sangat. Tak sihat, tak tahu lah. Mereka agak ke tak. Kalau macam cakap dia macam sengar ataupun dia macam tergigit-gigit sikit tu, minta maaf. Sebelum saya teruskan, kisah ni berlaku dekat Pocatello, Idaho, dekat United States. Mengenai dua buah keluarga dekat dalam kisah ni. Yang pertama adalah keluarga mangsa dan juga keluarga suspek. Ni keluarga mangsa ni punya 5 orang, iaitu ibu dia, bapa dia dan juga 3 orang anak. So bapa dia bernama Bob, dia punya isteri bernama Mary Ann, dia punya anak lagi 3 orang, seorang Jane, seorang Susan dan seorang lagi itu nama dia. Diorang ni merupakan sebuah keluarga yang biasa, keluarga yang happening macam standard. Bob ni bekerja sebagai flower shop owner. So pemilik sebuah kedai bunga, dah nak dekat 40 tahun macam tu. Pada tahun Jun 1972 ni, ada jiran yang baru sahaja berpindah ke rumah sebelah keluarga Bob ni, bernama Robert B. Berchtold, dan ada 5 orang anak. Kali pertama diorang terserempak dekat gereja. Kali kedua diorang terserempak dekat rumah tu, masa Robert Berchtold ni tengah punggah-punggah barang macam tu. And then macam biasa, kita kalau jumpa jiran baru, kita akan lebih ramah, faham tak? Macam jiran baru, oh daripada mana? Oh daripada sini, ni. Pada hari yang sama juga, Mary Ann cakap dengan Bob, suami dia lah, ada jiran. So diorang borak, lalas dapat tahu rupanya Robert ni pun dia mempunyai business. So macam ada kait lah dengan si Bob ni. So daripada situlah diorang macam kamcing gitulah kan. Satu hari ni diorang balik daripada gereja dengan anak. Ada sebuah bakul buah dekat depan rumah diorang yang tulis, "We sure enjoy your family, the Berchtolds." Robert ni dia ada seorang isteri. Isteri dia ni bernama Gail. So Gail ni dia nampak macam lain sikit, pendiam, memang berbeza yang teramat lah dengan Robert ni. So macam dia ni macam ada masalah kot dengan Robert. Mary Ann anggap macam tu, tapi Mary Ann tak nak masuk campur. But suddenly dia boleh jadi kawan rapat dengan Mary Ann ni sendiri. Dia ni rajin tau datang rumah Mary Ann ni. Dan anak-anak Mary Ann ni, yang 3 orang tu, Jane, Susan dengan lagi seorang, memang rajin pergi rumah Bob ni. Sebab diorang ada lagi anak 5 orang. So macam kawan lah gitu. Diorang ni tak anggap Robert ni macam orang lain. Memang merasa macam Robert ni macam bapak diorang sendiri. Tapi yang peliknya, Robert ni dia lebih menumpukan perhatian terhadap Jane. Completely memang berbeza. Sampai duduk atas riba, borak macam sayang lebih lah. Macam tu, sampai pernah diorang tidur sama. Sampai diorang ni macam family ni nak pergi vacation. Keluarga Bob and then keluarga Robert ni lah. Diorang vacation dekat Seattle. Masa makan malam tu, Jane tu dia jadi macam lemah, tak bermaya macam tu. So B nampak, B cakap dekat family Bob ni, tak apalah, aku bawa naik Jane dulu dekat bilik, dekat atas bilik, bagi dia berehat sekejap. Mungkin dia mabuk ke apa ke kan. Family dia rasa macam tak ada apa-apa, bawa lah naik. So diorang pelik, kenapa lama sangat tak turun-turun. Tapi diorang macam tak apalah, dia tidur kot atas tu. Kemudian pada 17 Oktober tahun 1974 ni, Robert ni datang dekat rumah Mary Ann, cakap dengan Mary Ann, kata, boleh tak aku nak bawa Jane keluar sekejap, nak pergi tengok lumba kuda. Lama dah ni tak pergi tengok lumba kuda. So mak dia pun macam, awal dia mak dia memang tak nak bagi tau. Dia bagi alasan, dia cakap, Jane malam ni ada piano lesson. Robert ni pun pujuk Mary Ann, cakap, alah boleh lah, sekejap je, tak lama pun. So Mary Ann ni macam, okey tak apalah, tapi jangan balik sampai lewat malam macam tu lah. Sampai lewat malam tu, saya tak balik-balik ni. Mak dia memang risau gila lah kan. Seriously, kenapa risau dengan jiran sendiri? Tak lama lepas tu, Gil datang tau pada malam tersebut. Dia cakap lah, tak apa, insyaAllah. Tak, bukan. Okay, sabar, mungkin kejap lagi dia akan datang. Mungkin diorang ni keluar sleep over sekejap dekat tempat mana-mana kan. Gil ni macam, tak payahlah buat report, tak apa, Robert tak buat apa-apa. Mak dia pun macam, esoknya Jumaat, memang tak balik lagi. So lusanya hari Sabtu tu, mak dia memang tak call polis. Mak dia memang terus call FBI. Pejabat FBI tutup pada waktu tu. Tunggulah sampai hari Ahad, dia call FBI. So FBI terus datang rumah dia, memang siasat semua. So bini Robert ni dia cakap, ada motor dekat garaj dekat bawah, parking garaj dekat bawah.
So FBI ni pun turun. Masa FBI turun tu, tengok motor dekat garas tu dah memang tak ada. Hari yang ke-6, hari ke-7 macam tu, diorang jumpa dekat kawasan macam lebuh raya. Sebelah lebuh raya tu ada macam gaung kecil kot, dan ada sebuah kereta. So FBI pergilah dekat kawasan tu. So bila FBI pergi kat situ, nampak sebuah kereta dekat cermin tingkap tu dah dilumuri darah. Macam ada orang yang dipaksa tarik keluar daripada cermin tingkap tu, pecah cermin tingkap tu, and then ada kesan tayar motor. So bila diorang cek, oh my god, itu adalah kesan tayar motor Robert tadi, dan juga tapak kasut lelaki yang besar, dan dipercayai tapak kasut tu adalah milik Robert. Teruskan pencarian sampailah sepadan Mexico dengan Canada. 3 minggu ni memang pulun gila cari. And then diorang sampailah jumpa keluarga Bob sendiri. Time tu dapat tahu bahawa dia ada penyakit yang dikenali sebagai pedofilia. Abang dia Joe Berchtold ni, dia cerita dia ni sebenarnya memang pervert daripada kecil rupanya, cuma tak diambil tindakan. 20 November 35 hari lepas tu, keluarga Mary Ann ni dapat panggilan daripada Mexico. So Mary Ann angkat, dan rupanya itu adalah Robert. So Robert ni cakap, aku nak minta permission kau untuk aku kahwin dengan anak kau. What the... Amerika ni dia tak approve untuk kahwin dengan budak-budak. Sebab kalau dekat Mexico ni umur 12 tahun dah boleh kahwin. Ni pada waktu ni dia berumur 12 tahun. Dan pada waktu ni dia berumur dalam lingkungan 40-an macam tu. Mak dia terus kontak FBI, cakap dapat panggilan daripada Robert. Robert minta izin kahwin. So diorang memang serbu pergi terus Mexican. Memang terus jumpa. Diorang jejak panggilan tu gereja Katolik. Daripada gereja. So pusat gereja. So diorang siasat, and then jumpa sebuah motorboat motorcar ke, macam yang macam car vacation tu, yang macam bas bergerak tu. Macam tu. Diorang pergi, memang jumpa barang-barang Mary Ann, dan juga diorang jumpa barang-barang Robert dekat dalam tu. Mak dia pun terbanglah daripada Amerika tu pergi dekat Mexico. Memang jumpa terus Jane. Mak dia terus peluk Jane, menangis-menangis macam, ya, terima kasih. Sebab tak tahu nak berterima kasih macam mana lagi, sebab dah jumpa anak dia dalam keadaan selamat, yang agak mustahil. Sebulan hilang masa mak dia peluk tu, dia cakap dekat mak dia, macam mana dengan B? Saya okey, saya cuma pergi bercuti. Dia cakap macam tu dengan mak dia. So mak dia jadi macam pandang bapak dia. Lepas tu bapak dia pandang mak dia. Bapak dia cakap, she's not our Jane. Dia pun tak nak duduk sebelah bapak dia sendiri dekat dalam flight. Apa kata kita pergi medical treatment? Tu doktor memang check, memang tak ada sexual abuse, anything kind of that. Tapi memang perangai Jane ni macam berubah. Dia jadi macam tak nak berkawan, menyendiri. Dia macam nak, mana B dah lepas belum. FBI cakap dengan mak dia sendiri untuk memfailkan saman ataupun apa-apa tuntutan terhadap Robert sebab pencolik. Dia hanya dipenjara selama 45 hari sahaja. Mak bapak dia diam. FBI ni pelik. Rupa-rupanya yang ni memang korang tak expect sebenarnya. Mak dia ni pernah buat hubungan tak sepatutnya dengan Robert tu. Dan juga bapak Bob tu pernah buat hubungan homo dengan Robert juga. So bapak dia tak nak file kesaman. Itu adalah punca dia. Gil ugut keluarga dia, keluarga perempuan ni, dia akan menyebarkan benda ni kalau kau nak sabit suami aku. Minta maaf, tapi memang mak bapak dia jadi macam selfish gila sebab tak faham dengan situasi anak dia orang. Kau dah buat salah, maksudnya kau kenalah hadap, kau kena bertanggungjawab. Kau tak boleh lari daripada masalah benda macam tu. FBI jadi macam tak apalah, okey, kau memang tak nak file kesaman, okey, tak apa. Dia cuma nasihatkan jangan rapat dengan family Robert. Semua isteri dia, anak-anak dia terutamanya adalah dia. Sebab selepas 45 hari ni dia dilepaskan, but family dia tak dengar pasal benda tu. Sebab Robert ni masih lagi menjalankan hubungan tak sepatutnya dengan Mak Jane, dengan juga Jane. Bob ni satu hari tu pernah curiga. So Bob ni macam file kesaman dekat Mary Ann ni. Bapak diorang macam tak apalah, kita tak payah bercerai, kita try hidup dengan cara yang baru. Ogos 1976 ni, sekali lagi dia dicolek. Kali ni mak dia tak buat report sebab mak dia jumpa nota yang ditulis oleh Jane ni sendiri. Dia Bob and Mary Ann. Saya translate je lah. Kau tak pernah benarkan aku buat apa yang betul, so aku buat apa yang salah. Aku tak akan pergi tanpa B, dan jangan pernah terima aku balik sampailah korang terima aku
seadanya apa yang saya nak jadi sekarang. So dapat tangkap Bob juga pada waktu tu. Juga Bob ni terus dibawa ke hospital sakit mental dan juga ditahan selama 6 bulan sahaja weh. Dia ni pada umur 16 macam tu, dia ni dah macam meningkat dewasa. Dia baru sedar rupanya apa yang dia duduk dengan Bob selama ni adalah benda tak betul. So korang nak tahu apa yang terjadi terhadap Jane sebenarnya sepanjang tempoh penculikan tu. Kita dia gini. So kalau korang rasa macam tak make sense tu, tak masuk akal langsung, but it's their story. Ini memang cerita dia sendiri dan memang dekat dalam court file kan pun memang macam ni cerita dia. Pada tahun yang dia dicolik oleh Robert tu, dia bangun, dia sedar-sedar dia dekat atas katil, and then tangan dengan kaki dia diikat, and then ada intercom macam pita suara macam walkie-talkie macam tu dekat hujung katil, and then berbunyi. Intercom tu cakap, hello, kau ada mission, aku ni adalah alien. Ini benda ni fact. Engkau adalah paruh manusia, mempunyai misi, iaitu kena cari male companion untuk dapatkan anak sebelum kau berumur 16 tahun. Kalau engkau tak buat, kakak engkau Susan akan menjadi buta, bapa engkau akan mati dan dunia akan musnah. So that's why lah Jane ni dipertahankan juga Robert pada waktu tersebut. Fikiran dia rupanya telah diracuni. Robert ni ada ambil ubat-ubatan yang melebihi dos dan diberikan kepada Jane sampai Jane ni tak sedarkan diri, halusinasi sendiri. Berulang kali juga Jane ni telah di-rap, tapi atas kerelaan Jane ni sendiri. Aim dia hanyalah satu sahaja, untuk selamatkan dunia. Dia baru sedar pada waktu ni, dia umur 16 tu dia baru sedar sebab dia ada berkenalan dengan seorang lelaki. Bila dia berkawan tu dia macam tak ada apa-apa pun yang jadi. So daripada situlah dia start cerita dekat mak dia. Dalam umur 20-an macam tu, dia orang riliskan satu buku yang bertajuk The Jane Broberg Story. Dia cerita memang detail apa yang terjadi. Dia hidup sebab dia dikategorikan sebagai seorang sakit mental, tapi dia dah dibebaskan. Macam tu. Pada tahun 2005, Jane ni dia dah mula buat tuntutan lah dekat mahkamah supaya diberikan perlindungan terhadap diri dia kalau terjadi apa-apa. So memang mahkamah jaga dia. But pada tahun 2005, Robert ni tak ditangkap sebab dia nak lakukan serangan terhadap Jane, but tak dapat sebab polis lagi pantas pada waktu tu. Masa dia ditahan tu, dia makan ubat berlebihan, dia bunuh diri dia sebelum dia dipenjara. So memang macam ya Allah, tak make sense nya. Dia boleh buat macam ni dekat budak-budak. Pada waktu tu budak tu baru berumur 12 tahun. Dia ni lagi pandai sebenarnya. Dia mendapatkan kepercayaan family Jane ni dulu. So dia perangkap dia orang. Padahal dia nak Jane. Nampak tak dia punya gila psikopat dia tu, sangat-sangat how bad sangat pedo ni tau. Robert Berchtold ni pernah kena sexual abuse dengan makcik dia sendiri. Pada waktu tu dia berumur 6 tahun. Dia pernah membuat hubungan tak sepatutnya dengan makcik dia sendiri. Itu adalah salah satu punca dia, merubah dia daripada orang normal menjadi yang tak normal. Research sikit, kalau korang ada lebih lagi detail boleh kot macam nak share. Orang penyakit pedo ni dia lebih kepada minat seks terhadap kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang belum balik, yang belum berakal sepenuhnya. Ada kajian saintifik pada tahun 2002, punca orang yang penyakit pedo ni kita boleh cek melalui daripada IQ dia. Dia mempunyai IQ yang rendah. But pada tahun 2005 dibuat kajian lagi sekali, rupanya orang penyakit pedo ni IQ dia dah lagi tinggi daripada 2002. Dia macam berubah-berubah kan, sebab kajian sentiasa berubah. Macam saya cakap tadi, sepatutnya benda ni boleh ditegah lebih awal, tapi mak bapak dia tak ambil tindakan yang lebih keras terhadap Robert ni sebenarnya. But family dia cuma, mak bapak dia cuma nak fikir tak nak diri diorang yang malu. Diorang biarkan anak diorang terseksa daripada diri diorang dimalukan. But family dia memang dah expose semua cerita detail. Dekat mana? Dekat Netflix, korang boleh tengok cerita ni sendiri. So daripada cerita ni kita boleh nampak family dia dah release. So maksudnya family dia ambil pengajaran benda yang terjadi dah. Till even benda tu dah berlalu, dia meninggalkan kesan buruk terhadap Jenny sebenarnya sampai dia besar. Dia masih lagi trauma. So Jenny sekarang ni dah berusia dalam lingkungan 40-an macam tu. Dia juga dikenali juga sebagai seorang pelakon. So dia memang seorang yang sangat kuat. Dia pernah bintangi cerita dekat Hulu TV, dekat TV Australia ataupun TV Amerika. So macam biasa, please hit the button subscribe, like and share dulu.
Help me reach 50k subscribers. Korang nak tak saya buat outdoor? Kita akan pergi tempat-tempat yang menarik. Harap-harap tak adalah PKPB lagi pada waktu tersebut. So memang insyaAllah supaya tak ada halangan lagi, kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Bye-bye. Lagi mana? Tunggu dulu. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share. Dan pada jangan lupa untuk tekan loceng